Buletin Didik 9 November bersama saya Syafri Ihsan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Pengoperasian institusi pendidikan di bawah selianya di Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah bermula 21 dan 22 November tidak dilakukan secara berperingkat tetapi masih mengekalkan kaedah bergilir-gilir. KPM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan berkata kemasukan akan membabitkan murid tahun 1 hingga 6 di sekolah rendah serta kelas peralihan dan tingkatan 1 hingga 4 di sekolah menengah. Setelah mengambil kira dapatan pengoperasian yang bermula pada 3 Oktober lalu serta situasi semasa pandemik COVID-19, KPM memutuskan kehadiran murid kali ini tidak dilaksanakan secara berperingkat namun mengekalkan kaedah penggiliran. Pihaknya juga sentiasa memantau dan meneliti keadaan semasa pengoperasian sekolah secara bersemuka sejak dibuka semula 3 Oktober lalu. Dapatan daripada pemantauan dan penelitian menunjukkan pengoperasian sekolah berjalan lancar dan teratur mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Institusi pendidikan di bawah KPM dalam kenyataan media itu juga turut merujuk kepada institusi pendidikan swasta yang berdaftar di bawah KPM bagi kategori sekolah dan pusat. Ramai anak-anak yang teruja apabila sekolah dibuka secara berperingkat. Tidak kurang juga ramai yang bimbang dan takut untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Justru, ibu bapa berperanan penting dalam memberi gambaran suasana yang positif untuk mengembalikan minat anak-anak ke sekolah. Walaupun kelonggaran diberikan kepada pelajar untuk tidak hadir ke sekolah jika khuatir ancaman COVID-19, ibu bapa perlu bersikap realistik dan berfikir lebih jauh kerana ancaman wabak ini tidak akan hilang dalam sekelip mata. Dengan mengasingkan anak-anak daripada pembelajaran secara bersemuka, risiko untuk mereka ketinggalan jauh dalam pelajaran lebih tinggi. Dalam kajian dilihat kebanyakan anak-anak yang belajar dalam talian ini dibanding dengan anak-anak yang belajar secara bersemuka, proses pemahaman mereka lebih jelas jika sekiranya mereka melalui proses pembelajaran secara bersemuka. Jadi saya rasa sampai masa untuk ibu bapa memberikan keyakinan yang tinggi pada anak-anak dengan ibu bapa sendiri yakin bahawa anak-anak ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Keyakinan anak-anak untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka di sekolah bermula dengan sikap ibu bapa di rumah. Dengan reaksi wajah yang cemas dan pelbagai pesanan yang dikirimkan, sudah tentu anak-anak mudah berasa rimas. Seterusnya mula mencipta alasan untuk ponteng kelas atau sekolah. Lebih menyedihkan, ada pula ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka untuk ponteng sekolah. Sebelum ini kita maklumkan pada anak tak boleh keluar rumah, takut COVID ada di luar. Tapi sekarang bila nak sekolah, kita katakan keluar ke rumah untuk ke sekolah. Jadi keadaan ini amat mengelirukan. Jadi saya rasa sewajarnya lah ibu bapa sebagai orang dewasa yang lebih matang daripada anak-anak itu sendiri memastikan bahawa anak-anak ini sentiasa yakin yang mana ibu bapa itu harus yakin dulu. Pendidikan juga sama penting dengan aspek kesihatan dan keselamatan. Selain mentaliti yang harus seiring dengan norma baharu dan SOP yang ditetapkan, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang tenang dan menceritakan secara positif kepada anak-anak tentang kelebihan belajar di sekolah. Ibu bapa perlu yakinkan anak-anak bahawa ke sekolah itu adalah yang paling baik dan yang kedua pihak sekolah telah menyediakan segala peraturan-peraturan SOP yang perlu diikuti. Dalam masa yang sama juga bahawa segala peralatan, segala kerusi meja, segala dinding dan sebagainya telah disanitize untuk memastikan bahawa jangkitan kuman yang amat menakutkan dewasa ini dapat dikurangkan. Berikanlah peluang untuk anak-anak belajar di sekolah dan jangan bunuh semangat belajar mereka. Tidak dinafikan, ibu bapa bertanggungjawab dalam melindungi keselamatan anak-anak. Namun sikap yang berlebihan atau overprotective akhirnya akan membinasakan anak-anak itu sendiri. Jika sudah terbiasa ponteng sekolah, dikhawatiri golongan ini akan mewujudkan masyarakat mundur ilmu. Ini mengenai gangguan kesihatan mental dalam kalangan guru, bukan guru serta murid. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan bantuan sokongan psikologi yang meliputi kaunseling individu, kelompok dan sesi konsultasi kepada golongan terbabit dalam menghadapi fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19.
Timbalan Menterinya Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, perkhidmatan bantuan sokongan itu dilakukan oleh kaunselor pendidikan serta guru bimbingan dan kaunseling yang profesional, membabitkan Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan semua institusi pendidikan di bawah KPM. Perkhidmatan itu dijalankan secara bersemuka dan dalam talian. Dalam hal ini, KPM telah menyediakan beberapa langkah strategik untuk warga guru, bukan guru dan murid khususnya dalam perkhidmatan bantuan sokongan psikologi dan khidmat pencegahan, pembangunan, pemulihan serta intervensi. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Ahmad Nawi, yang mahu kementeriannya menyatakan langkah strategik jangka panjang diambil bagi menghadapi peningkatan kes-kes gangguan kesihatan mental dalam menghadapi fasa pemulihan pasca COVID-19. Tambah Dr. Mah, bagi keluarga KPM yang memerlukan intervensi selanjutnya, kaunselor pendidikan akan mencadangkan agar mereka mendapat rawatan perubatan di klinik kesihatan atau hospital. Manakala bagi murid yang memerlukan intervensi selanjutnya pula, guru bimbingan dan kaunseling akan memberi konsultasi kepada ibu bapa atau penjaga supaya membawa anak mereka mendapatkan rawatan daripada pegawai perubatan di klinik kesihatan atau hospital. Memang mencabar, tetapi jika ada kesungguhan dan minat mendalam, ia mampu menjanjikan pulangan lumayan. Bagi yang ada keinginan untuk bergelar operator crane, ikuti laporan ini. Saya mampu. Begitulah suasana penuh semangat setiap kali sesi taklimat oleh Suhaimi Muhammad Yunan, pengarah urusan sebuah pusat latihan kemahiran pengendalian kren di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Sebelum sesi pembelajaran yang merangkumi teori dan praktikal bermula. Sebenarnya tidak ramai yang menyedari pusat latihan di tapak berkeluasan 0.8 hektar ini telah beroperasi sejak 2013 selepas mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia untuk menganjurkan kursus pengendalian kren. Bagi pelajar atau peserta yang sudah berpengalaman, kursus yang ditawarkan cuma memakan masa selama 5 hari. Ia merangkumi 2 hari pengajaran teori, 2 hari praktikal dan diakhiri ujian bertulis serta lisan. Kadar bayaran pula mengikut kategori kren, iaitu RM1,908 bagi kren menara, RM1,696 bagi kren beroda dan RM1,802 bagi kren berantai. Kalau yang zero, kita akan tunggu satu program. Contoh kalau ada sponsor, contoh daripada MARA ke, daripada Jabatan Agama Islam Selangor ke, yang itu kita akan dapatkan fund pada diorang lah. Diorang akan sponsor buat kursus selama 2 bulan. Ini antara ujian praktikal yang diajar bagi membentuk kemahiran pelajar mengendalikan kren dengan bebanan 300 kg tanpa menyentuh batu yang disusun mengikut huruf L, selain menurunkan bebanan ke ruangan sempit dengan bantuan isyarat rakan. Sebelum ni saya kerja kontrak. Jadi ternampak kawan-kawan yang banyak bawa jentera mengangkat ni seperti kren. Nampak minat lah. Jadi teringin pula nak belajar. Jadi kawan pun bagi suggestion datang ke sini je. Datang kat Beruntung Skill Training Center ni. Okey, banyak tapi pasal keselamatan, cara mengendalikan kren dengan betul. Sebab kalau salah step sikit memang boleh melibatkan nyawa orang. Bagi bekas pelajar yang pernah menimba ilmu di pusat latihan kemahiran ini, mereka mengakui apa yang dipelajari banyak mengubah kehidupan mereka, terutama daripada aspek ekonomi. Malah ada yang berpeluang berkelana ke luar negara hasil latihan di sini yang membentuk kerjaya mereka selaku operator kren berkemahiran sebelum menceburui bidang lain. Okey, saya dapat kecapi pada umur 24 dah. Sekarang saya dah 27. So pada umur saya 24 ke 23, saya dah beli rumah.
Lepas tu saya ada kereta, dan untuk yang for now saya dah memang kirakan totally dah bersara daripada bawa crane. So saya ada syarikat sendiri dengan 13 orang staff. Syarikat saya iaitu saya sendiri director. Company saya kebanyakannya projek luar negara, kebanyakannya lah. Itulah daripada India ada pergi, Afrika, Filipin, Indonesia. Latihan asas sembahyang, Malaysia boleh, boleh. Berpegang pada prinsip genggam bara api, biar sampai jadi arang, berjaya meletakkan Farahani Filza Fajim Jufa antara pengusaha Korean Cake yang berjaya. Bermula daripada sifar, Farahani kini menerima purata tempahan 25 biji kek sehari. Korean Cake mendapat sambutan kerana hiasannya yang estetik dan cantik apabila dipaparkan di media sosial. Setiap hari, Farahani dibantu adiknya dalam menyediakan krim dan dekorasi kek. Pada peringkat awal, semua perkara itu termasuk membuat kek tidak diketahui langsung oleh Farahani. Atas kegigihannya serta sikap berani mencuba, dia kini mampu menyediakan hiasan kek berdasarkan permintaan pelanggan. Untuk memenuhi kehendak pelanggan tu memang sangat-sangat mencabar, sebab bagi customer ni diorang bila diorang screenshot gambar daripada Pinterest ke daripada other baker, diorang memang cakap, okay, saya nak sebiji macam ni. Farahani bersyukur kerana perniagaannya mendapat maklum balas positif daripada pelanggan. Selepas 14 bulan beroperasi, dia sudah mempunyai pelanggan hampir di seluruh Lembah Kelang. Future plan saya, insyaAllah kita akan hire pekerja. At the moment, saya bekerja sendiri, dibantu oleh adik-adik dan family yang lain. InsyaAllah kita akan hire pekerja, and one day kita akan buka kedai. Daerah Muar yang pernah dinobatkan sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN mencatat satu lagi sejarah. Ia susulan penemuan generasi kedua tiram putih atau nama saintifiknya Crassostrea saidi. Menurut penyelidik Universiti Pertanian Malaysia UPM, Dr. Nur Lina Wong, bandar di Raja Muar amat istimewa kerana di negara ini tiram putih hanya hidup membiak di Sungai Muar. Dr. Nurlina berkata, rekod terawal berkaitan tiram Muar ditemui dalam The Journal of the Indian Archipelago and Eastern pada tahun 1858. Ia ditulis oleh Kapten R. Macpherson selaku Presiden Majlis di Melaka ketika beliau melewati Muar. Antara lain, ia menyebut Sungai Muar sangat terkenal dengan tiramnya. Tidak hairanlah Muar ketika itu menjadi pembekal utama tiram kepada Singapura. Sejak itu, Sungai Muar menjadi satu-satunya lokasi pembiakan tiram putih di negara ini. Persekitaran hidupnya di kawasan air payau dan ia membiak di kawasan pesisir pantai dengan ekosistem paya bakau. Apa yang menarik, tiram hanya memerlukan alga mikro yang mampu mengurangkan pencemaran nutrisi. Berdasarkan faktor itu, tiram putih terus membiak dan generasi kedua berjaya ditemui baru-baru ini, sekaligus menjadi satu lagi daya tarikan bandar di Raja Muar. Untuk menjaga populasi ni dan kelestarian spesies ni, kita memang syorkan lah kalau boleh buat aquaculture untuk spesies ni. So kalau boleh menghasilkan benih tiram untuk boleh buat kat sini ke, ini boleh membantu komuniti setempat juga. Bukan hanya menyelam ambil dari dasar sungai kan. So itulah adalah sangat penting lah sebenarnya untuk komuniti tempatan dan juga warisan negara kita. Sebab tiram ni memang jumpa kat sini. Beliau ditemui bersama sekumpulan penyelidik UPM yang sedang menjalankan penyelidikan tiram dengan kerjasama pejabat daerah Muar siang tadi. Hasil penyelidikan tentang habitat dan aktiviti pembiakan tiram akan memberikan maklumat tentang pengeluaran benih dan kultur spesiesnya. Justru UPM akan bekerjasama dengan pejabat daerah Muar bagi menghasilkan benih tiram putih di Makmal sebelum dibesarkan oleh komuniti nelayan setempat dan dilepaskan ke Sungai Muar. Proses pembenihan dan pembesaran dijangka mengambil masa 8 bulan hingga 1 tahun. Untuk menghasilkan benih, sebab benih tiram ni dia ada satu cycle. So selalunya dalam setiap tahun ada 2 kali dia akan lepaskan benih dalam air. So untuk hasilkan benih sampai boleh jual saiz tu dalam 8 bulan hingga 12 bulan. So itu untuk saiz jual lah, market size.
kita pun merancang untuk mengambil sampel-sampel ni lah untuk kita buat ujian ataupun testing di makmal kita. Dan in fact kita dah start lah mulai hari ini untuk nak collect data maklumat. Sebabnya yang kita difahamkan hanya di kawasan ini saja yang ada sampel ini. Dan ini yang satu yang uniknya. Dan pernah sampel ini dibuat tempat lain tetapi dia tidak hidup dan hanya dimuar saja. Itu yang uniknya sampel tiram sini. Dan kita berminatlah untuk membuat kajian lah. Pengerusi Komuniti Nelayan Pangkalan Tiram, Jailani Laham mengakui aktiviti mencari tiram di dasar sungai oleh nelayan tempatan masih menggunakan kaedah tradisional iaitu menyelam. Berikutan pelbagai ancaman termasuk arus deras di dasar sungai, bilangan penyelam pula semakin berkurangan. Justru usaha UPM melakukan pembenihan tiram amat dialu-alukan. Bersua kembali. New York, Amerika Syarikat kini melaksanakan pemberian vaksin di sekolah-sekolah awam di bandaraya itu membabitkan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sudah tentulah pelbagai gelagat dapat disaksikan, apatah lagi jika menjadi orang pertama di sekolah yang menerima suntikan itu. Indiana Chang, 5 tahun, turut berkongsi pengalamannya. What did you say when you first came out here? Why were you the first one? Because I'm really brave. And tell us why you're brave. Because I'm a big girl now and I'm no longer a little kid. Indiana, can you tell us, did it hurt? Yes. It did? No, it did not hurt. Just a little bit. Any other hesitancy at all? Or No, none at all. We were just praying for the day because she's the only one in our family that's not vaccinated until today, and now she is, well, at least on her way, and it's such an important step. Come on, we have to end this craziness. This is ridiculous, you know. Baru-baru ini, pihak berkuasa kesihatan di Amerika Syarikat memberi lampu hijau untuk pemberian vaksin jenis Pfizer kepada kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Ia disifatkan sebagai satu perkembangan besar untuk kempen vaksinasi negara itu. Di Colombia, kempen vaksinasi kanak-kanak diteruskan di sekolah-sekolah awam di Bogota. Kanak-kanak berusia 3 hingga 11 tahun diberi suntikan vaksin Sinovac, manakala yang berusia 12 hingga 18 tahun menerima vaksin Pfizer. Colombia juga baru memperluaskan pemberian vaksin kepada kanak-kanak selepas terdahulu memberi imunisasi kepada golongan remaja. Sekolah-sekolah awam dan swasta digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Colombia telah melaporkan lebih 5 juta kes jangkitan dengan gelombang terbesar antara Mei dan Julai lalu. Kadar jangkitan menurun selepas itu dan kini lebih 43% populasi negara tersebut telah divaksin. Di Poland, seorang penuntut veterinar menggunakan kesemua wang biasiswanya untuk kerja-kerja membangunkan percetakan prostesis 3D. Maciej Szczepanski menghasilkan prostesis atau anggota badan palsu 3D untuk membantu haiwan peliharaan yang timpang kakinya. Tegasnya, pendapat bahawa haiwan seperti anjing mampu hidup normal dengan hanya bergantung 3 kaki adalah tidak benar. Ini kerana haiwan itu terpaksa menampung berat yang tidak seimbang, menjadikannya merana. Szczepanski menggunakan imbasan digital untuk mencetak prostesis yang diperlukan berdasarkan acuan kaki haiwan. Dengan cara itu, dia mampu menghasilkan saiz yang tepat, malah setiap prostesis mampu diubah ketinggiannya. Disebabkan ia dihasilkan secara cetakan, kaedah ini juga lebih murah dan menjimatkan. Szczepanski mempelajari kaedah yang dianggap masih baharu di Poland ini ketika pandemik. Dia berharap dapat membangunkan perniagaan menghasilkan prostesis suatu hari nanti. Sukan. Majlis Paralimpik Malaysia MPM hari ini memperkenalkan surat aku janji kepada ketua pasukan dan setiap jurulatih yang mengiringi atlet negara membawa cabaran pada Tamasya Sukan Para Remaja Asia di Bahrain bulan depan. Ia satu pendekatan proaktif MPM bagi mengelakkan insiden yang menimpa Ziyad Zulkifli pada Paralimpik Tokyo 2020 tidak berulang. But then discipline and also
you must be firm, there must also have gap, there must also toleransi tu ada, tapi kita kadang terlebih manja. That is the reason why jadi macam tu. So we do not want this to happen lah. So we make sure that they sign this aku janji. Surat aku janji itu menekankan 4 aspek utama dalam merancang, menyelaras, mengawal dan seterusnya memaklumkan apa yang berlaku kepada ketua kontingen negara setiap hari. MPM turut menjelaskan tiada sasaran pingat buat kontingen Malaysia sambil mengakui cabaran atlet negara kali ini sebagai medan pendedahan selepas 2 tahun tanpa pertandingan. 14 atlet negara mengambil bahagian dalam acara olahraga, renang, pimpong, boccia, badminton dan powerlifting. Tamasya Sukan Para Remaja Asia di Bahrain bermula 2 Disember dan berakhir 6 Disember. Sementara itu, saingan hoki Piala Tun Razak bermula pagi esok di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Saingan kali ini menyaksikan penyertaan 14 pasukan lelaki dan 12 pasukan wanita. Pastinya kabar gembira buat peminat apabila mereka dibenarkan kembali ke stadium. Menurut jawatankuasa pertandingan, walaupun bukan 100%, mungkin 60% daripada jumlah kapasiti stadium. Sebanyak 87 perlawanan termasuk 2 perlawanan akhir lelaki dan wanita akan berlangsung bermula esok sehingga 21 November nanti. Permainan PUBG Mobile mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi salah satu daripada 8 acara e-sukan pada Sukan Asia ke-19 di Hangzhou, China. E-sukan itu akan dipertandingkan bermula 10 hingga 22 September tahun depan. Permainan yang dibangunkan bersama Lightspeed and Quantum Studios milik Tencent Games dan Krafton ini salah satu permainan mudah alih paling popular di dunia dan kini diiktiraf Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Setiap peserta yang bakal beraksi pada tamasya itu akan bersaing dalam versi Sukan Asia PUBG Mobile bagi merebut pingat emas. PUBG Mobile dipertandingkan bersama 7 lagi permainan iaitu Arena of Valor ASEAN Game Version, Dota 2, Dream 3 Kingdoms 2, permainan bola sepak jenama EA Sport FIFA, Hearthstone, League of Legends dan Street Fighter 5. Pengarah e-sukan Global Tencent Games, James Yang berkata, pihaknya berbesar hati dengan pemilihan PUBG Mobile di Sukan Asia 2022. Ia seiring pencapaian PUBG Mobile sebagai permainan e-sukan mudah alih paling popular dengan lebih 1 bilion muat turun di serata dunia. Sambutan kebudayaan dan kraf terbesar di Pakistan mengakhiri buletin didik. Festival Lok Mela menampilkan pelbagai pameran dan jualan serta makanan dan muzik untuk pengunjung. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.